Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel Farhan Ramli. Alright gang, aku rasa dah dekat 2 bulan tak buat kisah seram malam Jumaat. So hari ni aku akan buat kisah seram malam Jumaat berdasarkan cerita sebenar yang berlaku ke atas keluarga aku sendiri. Sama ada cerita ni seram ataupun tak, terpulang pada korang nak nilaikan macam mana. Tapi benda ni memang benar-benar berlaku 2 bulan yang lepas kepada keluarga aku yang berada di kampung dan keluarga aku sendiri yang dekat KL ni. So, ceritanya bermula di sini. Alright guys, cerita dia macam ni. Sebenarnya keluarga aku dekat kampung terkena buatan orang tau. Dia hasrat dengki someone ni. Setelah kita dah berubat apa semua, kita dah tahu dah siapa yang buat tu, tapi kita tak adalah nak balas balik ke apa semua. Kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So cerita dia macam ni. Benda ni dah berlaku lebih kurang 2 ke 3 bulan yang lepas, tapi keluarga aku baru bagi tahu kepada aku dan juga abang aku yang berada di KL sekarang ni. So baru bagi tahu lebih kurang 2 bulan yang lepas. Lepas daripada mak ayah aku bagi tahu diorang ni terkena gangguan orang. Sebab setiap malam start daripada lepas maghrib sampailah ke subuh, setiap malam selama 3 bulan mereka diganggu dengan pelbagai jenis makhluk halus yang dihantar oleh someone yang, kalau ikutkan hati aku adalah manusia biasa, nak je aku tapak muka dia. Tiba-tiba emosi pula. Tapi kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sajalah. Kita pun dah melakukan apa yang sepatutnya. Kita dah minta tolong orang-orang yang mahir dalam perubatan Islam. So cerita dia, apa yang terjadi bila start sahaja maghrib nak ke subuh esok, dalam masa maghrib sampai ke subuh esok lebih kurang dalam 10 jam hingga ke 12 jam setiap malam, keadaan di dalam rumah aku ni, rumah kampung aku lah, rumah mak ayah aku kat kampung di Perlis, Kuala Perlis. So kalau orang yang buat mak ayah aku tu dia tengok video ni, aku harap kau banyak-banyak bertaubat lah. Sudah-sudah lah, jangan nak dengki sangat dengan orang. Okay, bila maghrib je start, so mak ayah aku macam biasa lah, dia akan semayang maghrib, dia akan solat maghrib apa semua kan. Tapi bila nak solat sahaja, dia orang ni selalu diganggu oleh makhluk-makhluk ni tau. Dia ganggu macam mana tau, bila kau tengah solat, dia bermain di fikiran kau. Dia macam serabutkan kepala otak kau. Kau tak boleh nak baca apa yang kau, padahal setiap hari kau semayang, setiap hari kau solat tu, kau boleh baca, tak ada masalah. Tapi bila kau diganggu oleh makhluk halus ni, kau nak baca pun tak boleh, kau dah nak khusyuk pun tak boleh. Okey, itu satu. Yang kedua, bila malam pula, tengah-tengah malam, ayah aku selalu kena. Sebab ayah aku ni ketua keluarga lah kan. So ayah aku kena macam mana tau, bila dia tidur tengah malam, benda tu selalu tidur dekat sebelah dia. Apa yang ayah aku cerita sendiri, benda ni kisah benar. Aku kongsikan dekat sini supaya menjadi pengajaran kepada semua orang yang berhasrat dengki, yang nak buat orang, nak hantar sihir apa semua tu. Aku cakap dekat korang, korang hentikan. Dekat dunia korang rasa korang puas hati, dekat akhirat nanti korang belum tentu lepas. So bila malam saja, bila ayah aku nak tidur malam, benda tu selalu tidur dekat sebelah tau. Apa yang ayah aku bagi tahu, benda tu senang cerita kita kenal sebagai Pontianak. So Pontianak ni dia selalu tidur dekat sebelah ayah aku dengan rambut dia yang sangat-sangat panjang, dan rambut dia tu selalu duduk dekat atas bahu ayah aku ni sampailah ke tangan di sebelah kiri. Dia selalu kacau lah, dia duduk rambut dia tu. So bila ayah aku buka je mata, ayah aku toleh, benda tu hilang. Bila ayah aku tutup saja mata, benda tu ada lagi kat sebelah. Itu yang kedua. Yang ketiga, setiap kali ayah aku tidur, bila dia terasa macam dia nak ke tandas ke apa semua, dia punya badan ni ibarat dikunci tau. Dia tak boleh nak bergerak. Ibarat dia ni kena tindih dengan makhluk halus ni. Dia nak baca apa pun tak boleh. Mak aku pun sama. Mak aku kena pun sama. Mak aku dah lah kaum Hawa. Korang tahulah kaum Hawa ni macam mana dia punya kudrat dia tu. So bila mak aku kena ni, mak aku nampak bayangan-bayangan dalam rumah, kelibat-kelibat dalam rumah. Mak aku pun mengalami kesakitan, seluruh badan dia sakit. Sebab apa yang kita orang dapat tahu daripada pengamal perubatan tradisional yang membantu keluarga aku ni, dia cakap orang yang buat untuk keluarga aku ni, dia attack untuk supaya mak ayah aku ni
Senang cerita, so dekat situ aku sebagai anak dia dan abang aku yang dekat sini, kita orang dua orang adik-beradik, abang aku yang sulung dan aku anak yang kedua. Kita orang dekat sini kalau nak ikutkan hati ni, memang kita orang dah shoot balik ke Perlis, nak hadap sendiri muka orang yang buat tu. Tapi sekarang kita, negara kita PKP, nak rentas negeri pun tak boleh. Dan aku sendiri dah pergi ke balai polis untuk minta kebenaran kepada polis untuk balik ke kampung atas urusan untuk perubatan tradisional ni memang tak dibenarkan. Sebab yalah, kalau nak fikir logik, sekarang ni zaman moden, kalau kita nak buat surat rentas negeri atas alasan untuk perubatan tradisional, kita tak ada bukti. Sebab kita nak buat surat rentas negeri tu, kita kena ada proof. Contohlah kata mak ayah kita kena medical check up ke apa, at least kita ada surat doktor. Tapi kalau nak ikutkan aku punya kes ni, memang tak lepas. Tapi polis tu dia baik hati, dia bagi tahu aku kalau ada surat doktor boleh buat. Tapi memandangkan masa tu dekat Perlis, Kuala Perlis, kes positif COVID-19 sangat-sangat tinggi dan mak ayah aku cakap better tak payah balik. Diorang insya-Allah diorang akan uruskan dengan beberapa orang pengamal perubatan tradisional lah. Okey, jom kita berbalik kepada cerita tadi. Okey, bila mak aku ni dah kena apa semua ni, dah nampak kelibat apa semua ni, adik aku yang perempuan yang duduk dekat Perlis juga pun kena juga gangguan. Adik aku ni pula dia selalu nampak kelibat bila dia tidur tau. Bila dia tidur, benda tu dia macam lintas kat sebelah, lintas kat sebelah. Bila dia tengok, benda tu hilang. Bila dia tengok je, benda tu hilang. Kan? Lepas tu adik aku ni macam biasa, satu badan dia kena attack, satu badan dia sakit apa semua. Sebab benda ni dia attack tau. Dia attack nak bagi kau zap terus. So dia, kau punya badan apa semua ni akan sakit. Sakit tangan, sakit kaki, kau nak bergerak tak boleh, sakit pinggang, nak bangun tak boleh apa semua. Lepas tu aku ada adik aku lagi seorang yang Faiz tu. Faiz tu adik aku lagi seorang, iaitu adik aku yang keempat, yang ketiga, maafkan saya. So adik aku yang ketiga, yang Nabila yang perempuan tadi tu, adik aku yang bongsu lah. So adik aku yang Faiz ni, dia pun kena. Macam mana dia kena tau? Masa dia tidur malam tu, dia kena tindih tau. Dalam lebih kurang beberapa belas minit. Okey, tak apa. Bila lepas beberapa belas minit tu, lepas. Bila dah lepas tu, esok pagi tu, dia bangun pagi, dia tengok dekat bahagian peha dia lebam macam kena cengkam dan kena gigit dengan sesuatu. Ya, Alhamdulillah, selepas kita berhubung dengan pengamal perubatan tradisional, kita cuba untuk bantu untuk pulihkan kembali. Bila dia dah scan apa semua tu, dekat dalam kawasan rumah aku tu, dekat Perlis tu, ada 3 ekor bendalah tu. 3 ekor tu dia letak satu dekat depan pintu pagar rumah, seekor lagi dekat tengah-tengah kawasan rumah, dan seekor lagi dekat bahagian belakang rumah, kat bahagian dapur. Bila kita orang tanya pengamal perubatan tu apa motif sebenar orang yang hantar benda ni, so dia cakap dia tak ada motif lain melainkan dia dengki dengan keluarga aku. Dan orang tu adalah orang yang terdekat, orang yang kita tak sangka dia yang buat sebenarnya. So bila kita orang dah diberitahu siapa yang buat tu, kita orang jadi macam okey, kita berserah ajalah. Kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak perlu kita nak hantam balik, kita nak hantar balik benda tu kat dia ke, kita nak pergi belasah dia ke, kan jadi kes polis lagi panjang cerita. So lepas dah settle dekat kawasan Perlis, rumahku kat Perlis, aku sendiri mengalami di kawasan rumah aku sekarang di Kota Damansara. Apa yang terjadi kat aku, bukan kat aku lah, apa yang terjadi dekat anak aku. Actually anak aku yang sulung, anak aku yang Firaj tu, dia mempunyai satu kelebihan. Anak aku Firaj ni dia boleh nampak makhluk-makhluk halus. So setiap malam tu dia akan, bukan setiap malam lah, selang 2-3 malam sekali dia akan menangis. Dia akan tunjuk benda tu. Dia kata dekat situ ada ni, dekat sini ada ni, dekat situ ada tu. Aku dengan orang rumah aku dah biasa dengan benda-benda macam ni. Sebab kita orang dah biasa. Memang kita orang dah tahu dia ni, yang Firaj ni, dia ada satu kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh nampak makhluk halus. Okay, so aku pun cuba minta bantuan kepada yang pakar, dan keluarga aku pun telah dibantu. Alhamdulillah sampai sekarang anak aku pun dah okey. Dia dah tak macam, dia tak takut apa semua. Tapi anak aku sampai sekarang dia memang boleh nampak. Sejak dia umur berapa tahun sekarang anak aku umur 4 tahun. Sejak umur 2 tahun lebih macam tu kot dia dah boleh nampak. So itu salah satu anugerah untuk dia lah. So my rezeki dia tak bagi kat bapak dia. Bapak dia jahat sangat, nanti nampak benda lain. Okey kot.
Okay guys, itulah antara salah satu sebab kenapa aku stop buat kisah seram malam Jumaat lebih kurang 2 bulan ya. Aku rasa 2 bulan dah aku tak buat, sebab setiap kali aku nak start je shoot untuk kisah seram malam Jumaat, kalau korang nak tahu, bila aku shoot kisah seram malam Jumaat ni, aku selalu shoot pukul 12 tengah malam tau. Pukul 12 tengah malam, pukul 1 pagi aku akan shoot kisah seram malam Jumaat. So bila aku nak start shoot je, anak aku mesti akan menangis. Anak aku mesti akan menangis seakan-akan dia tak bagi aku shoot kisah seram malam Jumaat ni. So bila pakar dalam bidang tradisional ni dia bagi tahu aku, dia cakap kata okey, buat masa sekarang stop lah dulu buat kisah seram malam Jumaat ke apa-apa ni, supaya kita nak mengelakkan, kita tak nak macam kita mengundang. Sebab aku kalau cerita kisah seram, aku betul-betul menghayati. Kalau macam korang hantar kat aku apa kisah-kisah seram, aku akan baca dulu, walaupun panjang aku baca sampai habis, and then aku akan buat sinopsis. Lepas tu aku akan cuba sampaikan sebaik yang mungkin, aku akan menghayati cerita-cerita korang tu. Tapi bila sejak kejadian tu, aku terpaksa stop untuk kisah seram malam Jumaat. So banyak juga orang yang DM aku, yang komen dekat YouTube, yang DM dekat Instagram, tanya abang bila nak buat kisah seram, bila nak buat kisah seram. So inilah penjelasan dia kenapa aku dah lama tak buat kisah seram. InsyaAllah dalam hari-hari yang akan datang, InsyaAllah aku akan cuba buat kisah seram. Aku akan cuba buat, mungkin aku akan buat recording kisah seram ni tengah hari ke siang-siang kan. Waktu tu anak aku tengah tunggal langgang, tengah main kat depan tu kan. So mungkin aku akan buat kisah seram lah. Tapi susah, sebab kalau aku buat siang-siang, anak aku ni bising. Biasalah budak-budak kecil-kecil lagi baru nak membesar, dia tungkang, nanti kisah seram aku dah jadi tak seram lah dengan anak duk menjerit kan. Sebab tu aku selalu rekod kisah seram. Aku akan rekod tengah malam, pukul 12, pukul 1, time diorang dah tidur kan. Tapi kadang-kadang ada juga gangguan masa aku tengah rekod tu, ada beberapa gangguan, tapi aku just ignore je, aku tak kisah pun kan. Kau nak ikutkan pengalaman aku dulu banyak, bukan nak kata aku hebat, tapi dulu masa tahun 2011 2012 lebih kurang macam tu lah, aku salah seorang daripada grup paranormal team yang selalu pergi explore tempat-tempat yang orang kata keras lah. Kalau dekat area KS Selangor ni, mana je tempat yang famous, yang keras, yang tak pergi, semua aku dah redah. Bukan nak kata hebat. Kalau korang nak tahu Highland Tower, kalau korang tahu Highland Tower tu aku pernah masuk seorang-seorang. Aku bosan kat rumah. Lepas tu aku rasa macam, nak pergi Highland Tower lah, nak tunggu diorang ni lambat, hari Sabtu Ahad baru free. So aku pun shoot seorang-seorang. Aku naik kereta daripada Seri Damansara. Masa tu aku duduk di Seri Damansara, aku shoot daripada Seri Damansara pergi ke Ampang, Bukit Antarabangsa, pergi masuk Highland Tower seorang-seorang aku. Masa tu pukul 12 lebih masuk Highland Tower. Tapi aku masuk tak lama lah. Aku masuk sebab dalam tu pun aku tak berapa, apa orang kata aku tak berapa tahu sangat selok belok situ. Sebab aku pernah pergi sekali ke 2 kali je dengan tim aku. Dan masa tu aku pergi seorang malam. Tapi dia punya aura tu kalau pergi seorang-seorang, memang aku bukan solo ambush. Solo ambush dahsyat. Solo ambush memang dahsyat. Ini dah melalut pergi ke mana cerita dah ni. So gang, aku rasa itu saja kot penjelasan aku untuk kisah seram malam Jumaat. Kenapa aku dah stop hampir 2 bulan. 2 bulan lebih dah aku stop kan. So itulah penjelasan aku. InsyaAllah korang doakanlah semoga keluarga aku ni pulih sepenuhnya daripada segala gangguan-gangguan sihir ni. Sekarang bukan nak kata pulih sepenuhnya, masih lagi ada, tapi kita masih lagi cuba buat apa yang terbaik lah. So aku minta kepada korang yang tengok video ni, sama-samalah kita doakan semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada gangguan-gangguan sihir, kejahatan iblis, syaitan dan jin. Semoga keluarga kita sentiasa dalam dilindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Itu sahaja aku rasa untuk video kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan, insya-Allah. Insya-Allah, aku tak janji, tapi insya-Allah kita jumpa lagi dalam kisah seram malam Jumaat. Ingat, ia wujud dan ia sentiasa berada di sekeliling kita. Assalamualaikum.